screen recording. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz nak jemput Muhammad Hasan. Baca doa Hasan. Hasan baca doa, yang lain kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Hasan. Okey Hasan, baca doa Hasan. Hasan. Hasan adakah? Kalau ada nama tulis Siti Nur Fatihah. Nur Fatihah. Mana Siti Nur Fatihah? Ada ni, ada. Siti Nur Fatihah ada. Tapi tak bunyi suara Siti Nur Fatihah. Itu tandas ke? Pergi tandas. Tak apalah. Fahmi lah, baca Fahmi. Abdullah Fahmi. Baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku dah lama lupa dah pula. Alamak, ni baca, ni nak semayang. Baca doa kelas. Ya. Rabbi syrah li. Allahumma aftah alaina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah amin. Okey, terima kasih kepada Abdullah Fahmi yang membacakan doa tadi. Cik baik tak baca Fatihah. Tidak, tadi kita semayang lah tadi. Okey, terima kasih kepada Fahmi yang bacakan doa buka kelas pada hari ini Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita berada dalam bulan Islam, bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun apa? Tahun berapa? 1000. Ustaz jadi double. Dia double. Ada yang buka mic tu. Ada yang buka. Okey dah, semua dah mute kan. Tahun berapa ni sekarang ni? Rabiul Awal 1443 Hijrah. Masya-Allah. Apakah yang berlaku, peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rabiul Awal? Siapa tahu? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi pada bulan Rabiul Awal 1400 tahun lebih lah yang lalu lah. 1443 ni hijrah kan, peristiwa hijrah kan. 1400 berapa kena kira lah. Nabi SAW berhijrah umur 53. 53 campur dengan 1443 96. 1496. Betul ya? Betul ya. 1496 tahun yang lalu Nabi SAW dilahirkan. Jadi kita bulan ni kita menyambut bulan Rabiul Awal. Dan hari Selasa lepas kan, sambutan Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal. Siapa dekat kampung dia, dekat rumah dia ada buat sambutan Maulidur Rasul? Ada tak?
Kat masjid ke, kat rumah ke. Kat sekolah dia ada, kat sekolah dia? Tak tahu. Kat Seribu pun ada juga buat sambutan. Tapi sambutan online lah. Kan buat pertandingan apa? Pertandingan mewarna ke pertandingan apa tahu, tak pun tak ingat. Kan. Jadi kita sempena kelahiran Nabi Muhammad SAW ni bersesuaian lah dengan mata pelajaran kita. Setiap minggu kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita bincang tentang tajuk apa? Siapa ingat? Pada mata pelajaran pada minggu lepas. Baiduri ingat Baiduri? Baiduri mai tak minggu lepas tau? Ada Baiduri ada minggu lepas kan? Baiduri ingat tak minggu lepas kita belajar apa? Tak ingat? Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah kan. Okey. Pada hari ini insya-Allah kita akan bercerita dan berbincang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW seperti mana dalam unit kedua tu, muka surat 146, seperti mana skrin yang Ustaz share dalam unit kedua tu. Antum semua ada buku teks kan. Nampak gambar tu. Nampak gambar tu kan. Okey, hari ni kita berlakon lah. Kita berlakon. Siapa nak jadi TV hari ni? Semangat sikit lah Cik Muda Yaya. Baiduri jadi TV boleh? Baiduri jadi TV. Okey, Akil Wafi jadi budak lelaki. Baiduri jadi TV. Jadi pelajar putri ni Raudah. Muka surat 146. Buku teks KPM ni muka surat 146. Okey. Semua dah buka muka surat 146 kan? Semua ada buku teks lah. Siapa yang tak ada? Siapa yang tak ada, tak jumpa lagi tu, tak bagi masa 1 minit pergi cari. Sekali semua nak kena berlakon ni. Ada yang nak jadi TV, ada yang nak jadi ustazah. Ustazah Asma. Ada nama Ustazah Asma ni. Lepas tu nanti nak berlakon jadi pelajar lelaki. Nak jadi TV? Boleh. Tapi tadi Ustaz dah habaq dekat dengan Baiduri tadi. Tak apa, Baiduri jadi puteri lah. Baiduri jadi puteri. Khalid jadi TV. Akil Wafi jadi cikgu, jadi murid lelaki. Siapa nak jadi Ustazah Asma? Mia boleh, Mia Aifah jadi Ustazah Asma. Mia ada tak Mia? Mia Aifah. Tapi dalam skrin ni dia terbalik, tak sama dalam buku. Dia sebelah kiri duduk kanan, belah kanan duduk belah kiri. Tapi yang tu tengoklah dalam ni, dalam buku tu. Okey, semua dah ready ya? Pelakon-pelakon handalan semua dah ready. Ready ya? Khalid ready. Okey, Wafi dah ready. Mia dengan Baiduri dah ready ke? Tak dengar suara ni. Apa dia? Khairana nak baca? Okey, Khairana. Okey. Baiduri jadi jadi puteri. Pelajar puteri. Sekejap lagi. Okey.
kita berlakon. Siapa jadi ustazah? Mia ada, Mia? Mia. Kalau Mia tak bunyi suara, Syazah lah. Syazah boleh, Syazah? Syazah boleh. Okay, Syazah jadi ustazah Asma. Alright. Okay, boleh mulakan sekarang. Nombor 1 tu dulu, Khalid. Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Pelajar lelaki. Kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu Ustazah? Dia tanya Fatonah. Fatonah ke? Adakah mereka tu Fatonah ke, ustazah? Lepas tu pelajar puteri Baiduri. Apakah dimasukkan dengan Fatonah? Baiduri tanya ustazah. Ustazah jawab, ustazah. Cepat ustazah. Ustazah Syazah. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan bagus. Tepukan untuk semua pelakon-pelakon kita. Okey, tahniah kepada 4 orang pelakon kita pada hari ini. Jadi dia cerita dia ni daripada tengok TV. Lepas tu ada 2 orang dapat juara matematik antarabangsa. Khalid sebagai pengacara TV pun dia kata 2 murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Hebat ni 2 orang murid ni. Lepas tu apa yang terbalik? Dalam skrin ni dia terbalik. Dia skrin ni dia terbalik. Buku ni depa scan terbalik. Tapi tak apalah, tengok dalam buku teks. Semua ada buku teks kan. Buku teks ni depa scan terbalik. Belaki duduk belah kanan duduk belah kiri. Lepas tu Akhil Wafi ni dia cakap kebijaksanaan tu telah mengharumkan nama negara. Jadi dia tanya, adakah mereka itu Fatonah, ustazah? Akhil Wafi tanya ustazah ni. Alamak, tak ke sini. Akhil Wafi tanya ustazah, adakah mereka itu Fatonah? Lepas tu Baiduri pun tanya, Fatonah tu apa? Kan? Apakah yang dimasukkan dengan Fatonah? Lepas tu Ustazah Syazah pun cakap. Syazah kata Fatonah ni bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Lalu disebutkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Ada berapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar dululah? Siapa ingat? 4. Apa dia? Betul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Salah satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah fatonah. Fatonah ni maksudnya bijaksana. Maka kalau kita tengok dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satgi kita akan tengok dalam muka surat seterusnya contoh-contoh kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bijaksana, tak pandai, tak fatonah, macam mana nak jadi nabi kan? Dia nak kena berdialog dengan orang ramai, nak kena berdakwah kepada orang ramai, nak kena sampaikan Islam kepada orang ramai sesuai dengan cara mad'u ataupun orang tersebut. Kalau dengan kanak-kanak, dia kena bijak menggunakan cara kaedah berdakwah kepada kanak-kanak. Kalau orang tua, macam mana cara dia. Kalau dengan orang musyrikin, macam mana caranya. Kalau dengan orang Islam, macam mana cara dia. Kalau dengan orang Arab Badui, macam mana cara dia. Jadi Nabi SAW bersifat fatonah, bersifat bijaksana. Kalau tidak, masakan Nabi SAW menjadi contoh kepada kita sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang
ketua dalam peperangan. Jadi hebat ni Nabi Muhammad SAW ni. Seorang yang bijaksana, yang pandai, yang mempunyai pemikiran yang cerdas. Jadi kita kena cuba cari cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang bijaksana. Cuba tengok muka surat 148. Muka surat 148. Contoh. Ada contoh ni. Keunggulan. Ya. Apa dia? Ana tak dengar. Tak dengar. Suara ustaz tak dengar ya. Yang lain macam mana? Oh, dia orang buat kerja. Ada ni, ada apa, earphone. Kalau ada earphone, pakai earphone. Ada orang buat kerja memanglah bising. Ingatkan ustaz punya mikrofon ni tak elok. Jadi ni peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Imat mikrofon yang elok dah Imat. Oh, cantik dia punya earphone dia, ada telinga warna pink. Lama ustaz tak dengar suara Imat ni. Imat ada? Boleh bercakap ke? 1, 2, 3. Aidil Hakimi lah. Aidil Hakimi baca yang nombor 1 tu. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Ya. Siapa yang panggil ustaz tadi? Ustaz muka surat berapa? Muka surat 148. Internet Ana lambat-lambat lah. Oh ya, Susah nak dengar. susah nak dengar. Oh. Tak apa. Yang mana yang laju tu boleh lah. Aidil Hakimi ada? Aidil Hakimi pun lama dah ustaz tak dengar suara ni. Aidil Hakimi pun tak menyaut juga ni. Aliuddin ada? Aliuddin. Ustaz nak panggil siapa yang dah lama ustaz tak dengar suara ni. Aliuddin ada? Aliuddin pun tak mute. Bilal baca Bilal. Baca nombor 1 ni. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Kah. Siapa yang baca nombor 1 ni, ustaz nak bagi apa stiker hijau ada lagi rasanya. Stiker hijau. Okey, Wafi nak baca. Baca. Ana. Okey. Nombor 1 Akil Wafi. Omar. Okey, nombor 2 Omar. Okey, Akil Wafi bacalah. Nombor 1. Salam. Kan ada kabilah memegang setiap pucuk kain meletakkan Hajarul Aswad serta asalnya. Riwayat tersebut dapat menerangkan ketendahan dan Qabilah Adad. Okey, terima kasih. Terpuka kepada Akil Wafi. Nanti ustaz bagi dia stiker hijau. Tanda hijau ni. Ustaz, nanti kalau sampai sekolah Ha. tak ada catat tak bawah hijau. Ada catat ni. Tengok ni semua ustaz catat ni Apa yang alamak tak nampak. Hilang pula. Nampak? Dia nampak. Sekejap dia kena tukar background. Baru nampak. Ustaz catat semua kehadiran, ustaz catat. Siapa yang jawab soalan ustaz catat. Ana tak nampak. Tak nampak ni. Mana boleh tunjuk lama-lama. Lagi bocor rahsia. Okay, kita bubuh background lah dulu. Background apa pula duduk dalam kapak angkasa. Okey, yang baca tadi pun Ustaz bagi juga bagi apa?
Bagi stiker. Hijau. Stiker hijau. Kalau dah habis stiker hijau, kita beli stiker warna lain pula. Okey. Stiker merah. Stiker merah tu tak boleh. Stiker merah tu kesalahan. Okey. Stiker pink tu Ustaz. Apa dia? Alright, kita sambung. Pink tu. Stiker pink. Apa? Baiduri nak stiker pink. Nanti Ustaz bagi stiker pink. Okey, ni cerita tentang peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Dengar. Sekejap kita sembang. Peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Siapa pernah dengar cerita ni? Sebab apa? Sebab apa dia berebut nak letak batu? Tahu tak cerita dia? Tak tahu. Tak pernah dengar cerita ni. Satu hari tu dekat kota Mekah berlaku satu banjir besar. Bila berlaku banjir besar, hujan lebat kan. Bila hujan lebat macam hari ni hujan lebat kan. Kat rumah Ustaz pun air ada naik banjir. Jadi bila banjir, maka sebahagian daripada Kaabah telah runtuh. Bila Kaabah telah runtuh, maka Hajar Aswad yang ada dekat tepi tu tercabut. Hari tu Ustaz ada tunjukkan gambar Hajar Aswad kan? Ingat tak? Bila kita cerita tentang Masjidil Haram tu, Ustaz ada tunjuk gambar Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad tu dulu tak tahu dia bergam habis kot. Jadi bila tercabut tu, maka kabilah-kabilah Arab ni depa bergaduh sesama sendiri. Mereka berkata mereka lah yang layak. Mereka bergaduh sebab depa kata depa lah yang layak letak batu Hajar Aswad ni. Sebab siapa yang letak batu Hajar Aswad ni hebat lah kan. Maka depa pun bergaduh lah sesama mereka nak letak batu tu. Lalu depa berpakat, depa kata okey, kita tunggu esok pagi, siapa yang mula-mula sekali masuk Masjidil Haram ni, kita akan tanya dia macam mana cara nak selesaikan masalah kita sedang bertelingkah ini. Maka pada keesokan harinya, orang yang pertama datang ke masjid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu depa bertanya pendapat Nabi Muhammad, macam mana kami nak selesaikan masalah ni? Masing-masing berebut, bertelingkah nak letakkan batu Hajar Aswad yang mulia. Batu tu kan. Semua dapat bayangkan tak peristiwa tu? Batu Hajar Aswad tercabut. Lepas tu depa bergaduh nak letak. Lalu Nabi Muhammad SAW pun membukakan kain serban dia. Dia kata, okey, semua kabilah-kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah ni pegang setiap bucu kain tu, letak batu tu kat tengah-tengah. Jadi semua ada peranan untuk meletakkan batu tu tersebut dekat Mekah, dekat Kaabah tu. Dia menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW. Macam mana Nabi bijak berfikir untuk meleraikan pertelingkahan di kalangan kabilah Arab ketika itu. Jadi semua orang boleh letak, tak berebut lah. Okey, tu yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad. Umar baca Umar. Umar. Ya. Umar baca Umar Afiq nombor 2 tu. Strategi berhijrah. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan orang yang bukan beragama Islam.
Okey, terima kasih kepada Umar Afiq. Okey. Tengok dalam gambar ni kan, cerita tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Apabila Nabi SAW mengisytiharkan bahawa baginda nak berhijrah, lalu musyrikin Quraisy telah berpakat. Mereka bagi satu upah, bagi ganjaran kepada siapa yang dapat menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW upah seorang yang bukan Islam namanya Abdullah bin Uraiqib bagi memilih jalan yang tak biasa dilalui oleh orang musyrikin Quraisy ketika mereka selalu pergi daripada Mekah pergi Madinah. Mereka dah ikut jalan warna biru ni. Nampak tak jalan warna biru ni? Ni jalan highway lah kononnya masa tu. Jalan yang biasa dilalui oleh musyrikin Quraisy daripada Mekah ke Madinah. Jadi dah tentulah mereka ni akan pi cari Nabi sepanjang jalan ni, pi hambat Nabi kan. Mana kat sini ada kau, kat sini ada kau, kat sini ada kau. Jadi Ada betul Nabi Ustaz. apa dia? Ada betul Nabi. Mereka nak menghalang Nabi daripada berhijrah ke Madinah. Sebab mereka tahu bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi akan mengumpul kekuatan untuk menghancurkan musyrikin Quraisy. Jadi memang itu yang berlaku. Kan bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW jadi ketua kat sana. Nabi SAW berdakwah lebih hebat lagi, ramai orang masuk Islam. Jadi mereka berfikir kami kena sekat ini Nabi Muhammad, jangan bagi dia berdakwah kat sana. Tengok begitulah ujian yang ditimpa oleh, dia ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi, yang kita cintai. Jadi Nabi SAW upah Abdullah bin Uraiqib ni tunjuk jalan, lalu kok jalan warna kuning ni. Jalan ni memang jalan yang orang tak biasa lalu lah. Lalu kok berbukit bukau kan, susah, jalan yang tak pernah orang lalu. Macam kita kat kampung kita lah, kalau kita semak tu kita tak pernah lalu lama-lama, macam-macam ada lah, payah kan. Kok ada ular ke, ada buaya ke, ada singa ke, ada dalam hutan tu. Jadi ini jalan yang tak pernah dilalui, jarang dilalui oleh musyrikin Quraisy, dan jalan ni sangat jauh, lebih jauh lagi daripada jalan biasa. Jadi ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW, strategi Nabi dalam berhijrah. Okey. Apa jalan tu dia bengkak-bengkak? Jalan bengkak-bengkak sebab dia terpaksa lalu kot celah-celah bukit. Pernah pergi kat Mekah tak? Ada anak nak pergi. Pergi buat apa? Buat haji, buat umrah. Jadi sebab tu dia jalan bengkak-bengkok, sebab ni ada bukit kan. Ada bukit je tak boleh nak lalu kat celah bukit ni. Dia lalu lah kat tepi bukit ke. Itulah. Okey, siapa yang nak baca nombor 3 pula ni? Nombor 3. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Mana nak baca? Okey, Syabil. Syabil bagus, Syabil. Syabil ni bagus. Okey, Ustaz catat ni, dapat stiker hijau nanti insya-Allah. Okey, Syabil baca, Syabil. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Dalam kurungan Ansar. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan semua kaum
digeruni. Okey, tepukan untuk Syabir. Okey. Ini yang menunjukkan betapa bijaksananya Nabi SAW. Dan ini sebenarnya yang ditakut oleh musuh-musuh Islam apabila umat Islam bersatu padu. Apabila umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak berpecah belah dan menguatkan hubungan persaudaraan dan ukhuwah Islamiah. Dan ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang kita belajar kan, di Yathrib tu ada kaum nama Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dua kaum yang besar lah yang ada di Madinah. Dan mereka ni digelar sebagai Ansar. Tu dalam kurungan Ansar tu kan. Ansar ni maksudnya orang yang menolong, golongan-golongan yang menolong. Menolong siapa? Menolong muhajirin, menolong orang yang berhijrah. Kan Nabi SAW kan berhijrah kan daripada Mekah ni pergi ke Madinah, Mekah ke Madinah. Jadi orang yang dekat Madinah ni namanya Ansar. Orang yang berhijrah daripada Mekah ni namanya Muhajirin. Jadi dekat Madinah ni golongan Ansar tu antaranya adalah golongan Aus dan Khazraj. Mereka ni sebelum Islam datang saling bergaduh antara satu sama lain. Benda-benda kecil pun bergaduh. Macam tadi kan, nak letak Hajar Aswad pun mereka bergaduh. Macam-macam perkara yang menyebabkan pergaduhan dan pertelingkahan. Apa yang dia buat oleh Nabi SAW dulu adalah mempersaudarakan. Maknanya bagi semangat kepada mereka supaya memperkukuhkan ukhuwah. Apabila kita mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita adalah saudara. Saudara ni maksudnya adik-beradik ya. Adik-beradik mesti kita sayang adik-beradik kita, adik kita, abang kita, kakak kita kan. Ke kat rumah saling sayang menyayangi ke saling bergaduh kat rumah? Baiduri dengan adik-beradik baik ke? Baiduri ramai adik-beradik kan. Kita kena jagalah hubungan adik-beradik kita kan. Tak mau gaduh-gaduh. Rumah asing. Apa dia? Rumah asing. Oh, rumah asing. Tak apa. Sekali-sekala pun jumpa kan. Jadi kita rumah adik-adik anak yang lagi 7 orang, 8 orang tu dekat rumah sebelah Ana dengan dekat KL. Oh, ya ke? Tapi sekali-sekala kita jumpa kan. Kalau dekat rumah tu kita selalu jumpa lah. Jadi macam tu lah hubungan sesama Islam. Macam adik-beradik. Selalu jumpa, selalu berkasih sayang, selalu tolong-menolong. Inilah yang nak dibina oleh Nabi Muhammad SAW antara Aus dan Khazraj, menunjukkan betapa hebatnya, bijaksananya, fatonahnya Nabi Muhammad SAW. Okey, siapa baca nombor 4 pula? Okey, Khairana baca Khairana. Khairana. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi menunjukkan piagam Madinah yang melindungi kerukunan hubungan penduduk Madinah. Okey, terima kasih Khairana. Tepukan untuk Khairana. Membentuk Piagam Madinah. Piagam Madinah ni adalah Undang-Undang Madinah, Perlembagaan Madinah. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW jadi ketua negara di situ kan. Jadi nak menjaga hubungan, nak menjaga keadaan situasi di Madinah, Nabi SAW membentuk perlembagaan undang-undang. Undang-undang nanti kita akan belajar lah Piagam Madinah tu nanti. Kau dah belajar dah sebelum ni? Tak ada lagi kot. Tak tahu darjah 3 tu dah belajar. Ustaz tak ingat. Tapi Piagam Madinah ni ada beberapa perkara yang menjaga, memelihara keharmonian
di negeri Madinah. Okey. Seterusnya, okey, last sekali siapa nak baca artikel yang nombor 5, usahawan yang unggul. Siapa yang belum baca lagi? Kalau boleh kita bagi peluang kepada yang belum baca lagi. Kalau tak ada yang tak baca lagi nak baca, kita bagilah kepada yang dah biasa baca kan. Kaisara ada Umar. Ya. Ada orang yang dia hadir tapi bila ustazah atau ustaz manggil dia tak jawab. Oh, sebab apa? Dia malu kot. Ustaz. Tak tahu. Ya, siapa? Fahmi nak baca ke? Fahmi nak baca? Ana nak tanya ni. Tanya apa? Yang dah asyik baca dulu kan? Yang dah asyik baca dulu kan? Yang ustaz panggil tu kan? Dia dapat stiker hijau tak? Dapat lah. Ni Abdullah Fahmi ada kan? Ustaz tanda juga. Abdullah Fahmi pun ada. Siapa yang ustaz tanda ni, ustaz bagi stiker hijau nanti. Banyak ni. Uish. Tu lah, tak ada siapa nak baca ni. Yang ustaz dah lama tak dengar suara ni, rindu lah. Semua senyap je. Tak apalah, Umar baca lah. Umar baca separuh, Akil Wafi baca separuh. Okey, Saidina Khadijah, Umar baca sampai Saidina Khadijah. Lepas tu dengan tu Akil Wafi sambung. Nanti dia terdapat stiker hijau setengah. Setengah stiker hijau. Dia start potong dua stiker hijau. Okey, Umar baca. Sallallahu alaihi wasallam. Usahawan yang berjaya bertindak diamanahkan menguruskan perniagaan milik di Pinang Khadijah. Okey, Akil Wafi sambung dengan Dengan kebijaksanaan dan kejujuran dalam perniagaan Khadijah memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. okey. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW ni, serba boleh. Macam-macam bidang Nabi SAW boleh menjadi contoh kepada kita. Dalam ni Nabi SAW sebagai contoh seorang usahawan. Usahawan ni berniaga. Berniaga. Kan? Ada di kalangan kita ayah-ayah kita yang berniaga kan? Akil Wafi ayah berniaga kan? Business. Baiduri pun ayah pun business juga. Jadi guru kepada bisnes yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang usahawan yang hebat, seorang usahawan yang jujur, yang amanah. Yang penting, yang bersesuaian dengan tajuk kita hari ini tentang fatonah, bijaksana. Kalau tak bijak macam mana nak berniaga? Kan dia kena pandai mengira, pandai bercakap, kena pandai pujuk orang, kena lemah lembut. Kan nak jual online kan, cakap depan kamera, kena pandai juga, kena bijak juga, fatonah. Dan pandai buat live. Buat live jual t-shirt live kan. Zaman sekarang ni. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjuk contoh yang baik kepada kita. Seorang yang bijaksana, yang fatanah, yang pandai mencari keuntungan, dan jujur dan amanah. Sehingga kan Saidina Khadijah terpikat nak berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cerita dia. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kita ada lagi 3 minit lagi. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke berkaitan dengan tajuk kita pada hari ni? Fatanah. Ada 5 contoh fatanah, bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada apa soalan nak tanya? Siapa Ustaz nak tanya ni kehadiran Amirah Huda ada ke? Amirah Huda? Balkis ada ke? Kalau ada menyaut je. Erina Safia, bahasa macam tak tulis nama lagi kat sini kan. Erina Safia ada. Erina ada. Erina ada? Tu Siti Aisyah tu Erina.
Oh, Alina. Okey. Alina Safia. Alina tak tulis nama pun. Ya. Lagi Muhammad Syahir. Muhammad Amar ada Muhammad Amar. Muhammad Amar tak ada. Oh, Aminur Rahman 58245. Aminur Rahman. Okey, Aminur Rahman ustaz dah catat dah. Muhammad Qayyum. Qayyum ada Qayyum. Qayyum tak main malam hari ni. Muhammad Syarul Aiman. Oh, Syarul Aiman pun tak ada. Tak. Lagi. Okey, itu saja. Zihni ada Zihni. Zihni pun tak ada juga. Okey. Baik. Rabiatu ada, Khairana ada. Okey, yang ustaz tak sebut nama tadi tu maksudnya ustaz dah catatlah kehadiran. Baik, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah apa yang kita belajar pada hari ini kita akan dapat pengajaran, kita dapat amalkanlah sempena bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita setiap minggu cerita tentang Nabi Muhammad kan. Cerita tentang sahabat-sahabat. Semua ni adalah contoh tauladan kepada kita untuk kita jadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah Ustaz doakan semoga semua kehidupan kita diberkati dan kita berjaya dunia dan akhirat lah. Baik, kita tutup kelas kita pada hari pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, sama-sama. Bye bye. Ui, tajamnya kuku Baiduri. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Okey, Mia Aifa, Assalamualaikum. Imak Farah, Assalamualaikum.